لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وقنا عذاب النار آمين. Amma ba'da. Tuan pengurusi majlis yang berusaha, tuan pengurusi Masjid Umar Al-Khattab, seluruh AJK masjid yang hadir pagi ini, dan seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tentera merah, semoga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pagi ini kita berada dalam masjid yang penuh dengan barakah dan masjid yang sentiasa turun padanya rahmat Allah Azza wa Jalla. Berada dalam majlis ilmu yang disebut sebagai hilaqu az-zikri ataupun taman-taman syurga. Padanya juga diturunkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Duduk pula bersama dengan orang-orang yang saleh. Orang main masjid ni zahirnya orang saleh. Semoga dengan asbab ini, tuan-tuan, pada hari ini kita dirahmati dan diberkati seluruh kita. Apatah lagi kita berada dalam bulan Sya'ban Al-Mubarak, Sya'ban yang diberkati, yang mana Sya'ban ini adalah disebut sebagai jisrun, jambatan ataupun laluan yang hujungnya adalah Ramadan yang dinantikan. Bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, hari ini Allah beri kesihatan dan nafas untuk kita terus mengimarahkan detik usia yang ada dengan perkara-perkara kebaikan, yang mana perkara ini akan menjadi saksi dan menjadi, tuan-tuan, bekalan akhirat kita. Moga dengan asbab ini juga kita semua dimasukkan syurga Allah Azza wa Jalla akhirat kelak, dan dijauhkan daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Amin. Tak apa, kucing lari tak apa, jangan tuan-tuan lari sudah. Tuan-tuan dan puan sekalian, 3 jam masanya amat singkatlah untuk daurah fiqh Ramadan. 2 minggu sudah saya dengan PDRM pagi sampai petang daurah fiqh Ramadan, tu pun separuh. Maka saya beritahu kepada pengurusi, lebih hari ini kita fokus kepada soal jawab, kerana soal jawab itu adalah apa yang tuan-tuan perempuan nak tahu. Kalau saya cerita apa yang saya nak cerita, mungkin tuan-tuan tak mau dengar, mungkin saya kata. Tapi yang tuan-tuan dan perempuan berhajat itu hendaklah, tuan-tuan, dizahirkan dalam bentuk soalan. Tulis pun tak apa, cakap pun tak apa, isyarat pun boleh. Tuan-tuan puan sekalian, berbalik kepada kita yang akan menghadapi Ramadan, kurang, tuan-tuan puan sekalian, 2 minggu lagi, kurang 2 minggu. Maka Sya'ban itu adalah disebut sebagai jambatan ataupun, tuan-tuan, laluan yang kita di hujungnya adalah Ramadan, yang kita semua sedia maklum tentang kewajipan puasa Ramadan. Maka tuan-tuan sekalian, sempena mukaddimah ni saya nak sebut bagaimana
tafaulan dengan ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan persiapan untuk melakukan sesuatu ibadat agar lebih sempurna adalah dilakukan persiapan itu sebelum kita melakukannya. Jadi preparation, tuan-tuan, persediaan itu hendaklah dilakukan, dimulakan sebelum kita masuk Ramadan. Maka Sya'banlah masa untuk kita buat persediaan. Saya yakin kalau bab puasa sunat ni tak lawan muslimat. Tanya saya, dia kata, ustaz tak puasa ke? Tak tahu nah abang. Tapi muslimat rajin puasa. Berpuasa Sya'ban ataupun Rejab itu adalah persiapan, adalah persediaan supaya esok bila masuk Ramadan kita jadi biasa dah, tuan-tuan puan sekalian. Nah, tak apa. Sebelum pergi situ, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam perkara berkaitan dengan salat. Nak salat sempurna, hendaklah dibuat persediaan sebelum salat. Jangan masa salat baru kita nak fokus, baru kita nak konsisten, nak concentrate, khusyuk. Dia jadi payah kalau luar solat kita tak didik concentrate, khusyuk dan sebagainya. Faham kono? Sebab itu Allah Ta'ala kata antara orang yang masuk neraka ni orang yang salat tetapi lalai ketika salat mereka, dengan maksud lalai di luar salat mereka. Kalau di luar salat pun lalai, tuan-tuan, tak fokus, tengah makan nyorok pagi baru nak suap, tiba-tiba tanya suami dia, tengah hari nak makan apa? Menyerok pun tak lagi, baru nak bismillah menyerok. Faham kok menyerok no? Tiba-tiba dia kata kat suami dia, abang tengah hari nak makan apa? Petang nak makan apa pula? Dia tak fokus. Kalau ikut menyerok, tengok hak menyerok tu dulu. Faham ke tak? Tuan-tuan, nak habaq kata pergi sekolah, cikgu kerja dia mengajar, tuan-tuan, tengah-tengah mengajar orang telefon, ada order online. Dia skip mengajar tu, dia keluar kelas, pergi replay dulu mesej tu, business online. Dia tak fokus. Contoh mudah, tuan-tuan, tengah duk basuh kain, duk jemur kain, tuan-tuan, dia boleh stop pun, pergi sama tengok gambar Korea apa nama tu, contoh. Nah, habis tu baru sambung jemur kain pula. Tuan-tuan, nampak contoh tu biasa sahaja, tapi kalau itulah passion perangai kita, tak fokus ketika buat satu kerja, semayang pun lagu tu lah. Faham tak? Dia passion satu masa tu, dia buat banyak benda, fikir banyak benda, dalam semayang pun dia lagu tu. Sebablah untuk persiapan sebelum melakukan sesuatu amalan, dibuat persediaan sebelumnya. Tuan-tuan, kalau kita nak Ramadan yang nak main ni lebih sempurna dari segi ibadat puasa kita, kita kena ada persediaan sebelum Ramadan. Kalau kita nak baca Quran sempurna ketika Ramadan, mesti duk baca dah la ni. Faham kono? Kalau la tak baca, Ramadan pun tak baca. Ustaz, lain, memang lain, saya tahu lain, tapi kalau tak biasa baca Ramadan pun dia tak biasa jugalah, melainkan kena paksa dalam bentuk tadarus. Tu pun helwa atuk, nah, ambil nama siap-siap. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tuan-tuan sekalian tak duk biasa memperbanyakkan sembahyang sunat di luar Ramadan pun sunat kurang serupa tu lah. Pasal apa? Tidak di, tuan-tuan, asuh, tak dididik, tak diajak amalan-amalan itu sebelum Ramadan. Jadi kita ada lagi 2 minggu untuk kita buat persiapan Ramadan. Maka hak yang kita berasa
nak tumpu Ramadan esok, Qurannya, tarawihnya, tuan-tuan, qiyamnya, kan? Lah ni kita nak buat siap-siap. Boleh? Tuan-tuan sekalian, tak apa. Tuan-tuan sekalian, bila sebut tentang Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang padanya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan yang padanya diturunkan Al-Quran, bulan yang tuan-tuan dalamnya melakukan satu sunat gandaannya macam pahala satu fardu, melakukan satu fardu gandaannya macam 70 fardu. Bulan Ramadan, bulan yang siapa-siapa beri makan orang berbuka dengan makanannya, maka Allah akan beri pahala dekat dia sama pahala kawan yang makan makanan dia tu, tanpa kurang walaupun sedikit. Ramadan ini bulan yang awalnya kerahmatan. Kerahmatan maknanya apa? Kasih sayang Allah, pemurahnya Allah, kesian belah Allah ada dalam Ramadan. Kemudian dalam Ramadan juga pertengahan yang kedua 11 hingga 20 hari bulan Ramadan adanya keampunan daripada Allah Ta'ala. Kemudian 1/3 akhir 21 sampai 30 ataupun 29 Ramadan, tuan-tuan, adanya itqun minan nar, kelepasan daripada api neraka. Ini semua tuan-tuan ada dalam Ramadan. Surah jelas kembang, surah elok no. Saya pun seria juga tuan, saya bercakap lain kau dengar lain no? Tak apa. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis yang sebagian ulama kata hasan li ghairi, walaupun dia dhaif tapi dia ada banyak riwayat, maka darjatnya hasan li ghairi. Riwayat Salman Al-Farisi, tuan-tuan, yang Nabi sebut laqad atakum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi nazalal qur'anu syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr syahrun ada'u al-fardi fihi kana kaman adda 70 faridatan syahrun man adda an-nafilata fi kaman adda faridatan wahidan syahrun man fattara sa'iman kana lahu ajru wa ajru man amila bihi. Thumma kata Nabi awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Faham tak? Faham tak hadis tu? Hadis tu saya dah habaq awal tadi. Yang saya habaq awal tu inilah hadisnya. Tuan-tuan puan sekalian. Baik. Jadi kita nak ulas sikit hadis ini untuk kita rasa tuan-tuan Ramadan ini berharga. Kita rasa sayang dan kasih Ramadan. Dengan sebab kemuliaan kelebihan Ramadan itu tak ada dalam bulan lain, kita rasa nak sangat bertemu dengan Ramadan. Orang kita dia sebut Ramadan tu tetamu kita, betul tak? Orang kata Ramadan tu tetamu kita. Sebab apa? Dia datang dan pergi. Kalaulah sepanjang umur kita Ramadan, dia bukan tetamu lah, kita tetamu dia. Kita yang datang, kita yang pergi. Tapi Ramadan ni setahun sebulan, dia datang, dia pergi, meninggalkan kita. Maka perangai itu perangai tetamu. Tuan-tuan, tetamu hak mai rumah kita ni ada tak yang kita suka dia mai? Ada tak? Tetamu dia bukan dia beradik kita, tetamu kita, tapi kita suka dia mai rumah kita. Ada tak? Lihat sebut nama seorang-seorang. Yang kedua, ada tetamu yang bosan tak mai lagi bagus. Ada. Meluat. Orang Kedah kata meluat.
Dia kalau demam, kau lemah ni, dia lemah, rimah. Ada orang tu kan, dia tak mau jumpa tamu dia kan, nampak korang tu main je, dia lari masuk dalam bilik ayam. Abang kat bini ke dia kata, abang hantar aku, tak ada. Ada ke? Ramadan bukan demikian. Ramadan tuan, kita bersolat lambatnya. Kalau boleh nak esok dah. Bila masuk Ramadan, sayangnya kalau boleh tak mau habis Ramadan. Pasal apa? Segala kemuliaan, kemurahan, kasih sayang, pengampunan, tujuan pelepasan daripada api neraka, gandaan pahala yang Allahu Akbar, gandaan yang tak ada dalam lain. Kita sangat-sangat suka dan menantikan Ramadan Al-Mubarak. Nabi kata, Ramadan itu syahrun azim, bulan yang besar, bulan yang agung, bulan yang tinggi nilainya. Tuan-tuan, kalau nama hari Ahad, Isnin sampai Sabtu, ada tak bulan lain? Ada. Kalau sembahyang 5 waktu, ada tak bulan lain? Ada ke tak? Siapa kata tak? Tak ada ustaz. Hak tu maknanya pergi sembahyang bulan puasa je. Tak puasa tak sembahyang. Tuan-tuan sekalian. Baik. Tuan-tuan, ada tak sembahyang sunat selain Ramadan? Ada. Tapi sama tak hari-hari Ramadan, sembahyang 5 waktu Ramadan dan sembahyang sunat dalam Ramadan? Sama tak? Tak sama. Sebab apa? Nilainya tinggi. Lagu mana? Saya tak habaq. Baik, yang kedua, Nabi kata Ramadan itu bulan yang diberkati. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menetapkan ada orang yang diberkati, ada tempat yang diberkati, ada amalan yang diberkati, ada masa yang diberkati. Yang diberkati Mekah dan Madinah, tuan-tuan, antaranya. Kemudian Yaman yang Nabi sebut, Syria Nabi sebut, ya Allah berkatilah Yaman, berkatilah Yaman, berkatilah Syam, Syria pada hari ini. Nabi sebut demikian. Ada tempat yang diberkati dan ada orang yang diberkati, orang yang saleh, orang yang taqi. Tuan-tuan, jumpa dia, tolong doa sihat. Kita ada najian, jumpa orang saleh, tuan guru, tolong doa sikit. Dia pegang kepala, baca Fatihah, alam nasyrah, doa supaya anak tu jadi baik, tumpang berkat dia. Itu orang, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, ada masa-masa yang Allah berkatkan masa itu. Maka Ramadan Al-Mubarak sebulan, bukan hanya satu hari, bukan hanya siang, bukan hanya malam, 24 jam untuk sebulan diberkati seluruh Ramadan. Masa tu diberkati. Dan orang tanya kita, ustaz, diberkati ni makna apa penama? Makna apa? Makna diberkati ialah sentiasa bertambah kebaikan daripada Allah Ta'ala. Tulis jangan takdir. Nanti ada soalan. Tulis. Tak tulis pun ingat pun tak apa lah. Yang tak tulis pun tak apa. Ikut saya rasa tak selesa pula, no? Ustaz tulis, kami tak tulis. Ikut ustaz kata apa? Tak kata apa. Saya memang tak kata apa. Tuan-tuan, jadi maksud diberkati ialah benda itu akan sentiasa bertambah kebaikan yang dianugerahkan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, asal tak? Bila masuk Ramadannya, kita rasa seronok. Kan hari ni, malam ni tengok anak bulan Ramadan. Nampak tak nampak, tuan-tuan? Sekejap lagi dia faham. Tiba-tiba dia kata, kan, anak bulan Ramadan kelihatan, maka satu Ramadan ialah esok. Malam tu lah, tuan-tuan, kita dalam seronok dia rasa ke mana tu, gembira. Tuan-tuan, pasal apa? Dijampak kebaikan Ramadan dalam diri kita. Kita rasa seronok, tuan-tuan, dengan Ramadan. Itu berkat
rasa seronok tu. Kalau siapa orang abang esok puasa, puasa dah. Tu orang tak dapat keberkatan. Allah, baru esok nak bakar kambing lah Sa'ban. Anak bulan pun timbul pula malam ni. Dia kata nanya dia kata, hak ni tuan, Allah tarik sedikit nur daripada hatinya, dia rasa tak seronok dengan Ramadan. Harapnya kita tidak demikian. Bulan yang diberkati, tuan perasan tak? Kita ni bulan puasa, Allah tarik tuan rasa lapang dan dahaga siang, tak teringin nak makan. Setuju tak? Setuju tak? Ataupun memang tak teringin tapi tak boleh start dah rukun puasa lagu tu? Bukan lagu tu. Ya. Orang yang beriman sempurna, selain dia faham Ramadan itu puasanya wajib, tak boleh makan dan sebagainya, tapi dia pun tak terasa, dia pun tak teringin nak makan. Betul tak? Tak teringin itu rahmat Tuhan. Tuan lorat je go no, kalau tuan makan sok lepas subuh teringat nak nyorok. Pukul 10 teringat nak nyuntai dengan kawan di pejabat. Pukul 1, pukul 2 teringat nasi kandak tuan. Pukul 5 teringin tuan, hak makan petang pula. Lorat kita. Tapi ditarik rasa teringin makan minum tu daripada hati kita. Itu keberkatan Ramadan. Bertambah kebaikan kita. Tuan, maaf sebutlah antara tanda berkat Ramadan ni, kita tuan jarang buat sunat. Sembahyang sunat banyak-banyak ni. 4 tu buat 2, kalau dah 2 tak buat langsung. Contohlah sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Ya. Macam ini zuhur ada 4 sebelum, ada 4 selepas. Tuan, bulan lain ni kira main zuhur pun alhamdulillah. Main isyak lepas habis main kira balik terus ya. Ba'diyah InsyaAllah ba'diyah rumah balik tuan. Nah, ba'diyah pun terlepas. Tuan perasan tak, bila main Ramadan bukan setakat ba'diyah, qabliyah, tarawih 20 tu clear, licin. Tuan 20 rakaat tambah witir 3, semangat tu main mana tau? Saya pun heran. Itu berkat bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, hak inilah benda yang kita kata fikir tak sampai, tapi ini kuasa Allah Ta'ala. Bila Allah kata Ramadan itu diberkati, macam-macam kita sebagai hamba-Nya ni dapat tuan kebaikan Ramadan. Punya semangat nak puasa, tuan pukul 5 bagi masak sok, orang perempuan lah, orang lelaki tak. Kami ni, orang lelaki ni dia malas lah ganggu kerja-kerja isteri tu kan. Dia masak, kita hidup bangkit tengok, kita gaduh nak komen. Kamu tak mau kejap, masak ni malah kejap. Tuan gaji tu no, bulan lain tuan bang subuh bangkit. Saya kata ni tempat lain. Tuan boleh bangkit awal sambil masak sup. Dia kata nasi ni 20 minit dan ambil wudu, buat tahajud dulu. Bagus. Tuan-tuan sekalian, dia kata ayam ni lah, ayam putih lambat sikit, nak pergi dia kembang balik tuan tu dan baca Quran semuka. Bagus. Tuan-tuan sekalian, baik, ini semua adalah keberkatan Ramadan. Bulan Ramadan padanya malam Al-Qadar, malam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada semua hamba-Nya yang beriman dengan digandakan amalan mereka malam itu seperti mereka melakukannya selama 1000 bulan. 1000 bulan ni kira berapa tahun Ustaz? 83 tahun. Ni lah ramai-ramai kita siapa umur 83. Kalau ada saya nak bagi ayam tu
yang mineral ni 83 ada tak ada tuan-tuan, tak ada tak angkat dengan kan tuan-tuan. 83 tahun itu panjang umur kebiasaan umat Nabi Muhammad antara 63 60 70 Nabi sebut. Tuan-tuan, tiba-tiba dengan berkat Ramadan untuk anugerah special khas umat Nabi Muhammad, sepanjang tuan-tuan setahun ada satu bulan namanya Ramadan. Dalam Ramadan itu satu malam namanya Al-Qadar. Ini apa ni? Anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, apa sahaja yang kita buat kebaikan start maghrib malam tu sampai subuh esok, maghrib sampai sebelum subuh, yang kita buat malam tu digandakan pahalanya tuan-tuan seperti 83 tahun kita buat dia. Itu baru sekali untuk satu Ramadan, untuk setahun. Bayangkan kita yang dah 60 kali Ramadan, 60 kali malam Al-Qadar, 60, 50, darab dengan 83 tuan-tuan, lebih 4,000 tuan-tuan tahun gandaan pahala tu. Seronok lah. Buat kerja sikit, gaji dapat banyak. Bukan gaji ni allowance, bonus tuan-tuan, ada belakang. Mereka tu kerja jabat tuan-tuan, bonus 3 bulan. Malam Al-Qadar bonusnya 83 tahun. Tuan-tuan, nak cari tak jumpa dah kot. Lalu orang tanya, Ustaz, saya ni tak biasa lah dapat malam Al-Qadar. Rasa sedih kan? Sebab apa? Saya tak biasa tengok pokok nyok, rokok, batu bagi salam, ayam paip kering beku jadi ketui, tak biasa lagi lah. Dia tu berasa malam Al-Qadar tu dia dapat tanda-tanda tadi, tanda yang pelik-pelik lah kan. Sebab malam Al-Qadar ni malam kekuasaan Allah nak tunjuk dekat kita. Jadi antaranya benda yang di luar kemampuan adat, pokok sujud, batu bagi salam, binatang cakap, ayam beku. Tuan-tuan, itu faham salah. Malam Al-Qadar ni, siapa-siapa yang menghidupkan malam tu yang kebaikan, tak kira siapa, dia Allah akan gandakan pahalanya seperti 1000 bulan. Tak kira siapa. Malam tu tuan-tuan sembahyang maghrib. Maghrib tuan-tuan buat malam tu macam sembahyang maghrib 83 tahun. Malam tu tuan-tuan main isyak. Malam isyak tuan-tuan, isyak malam tu satu kali je tuan-tuan buat seperti 83 tahun. Malam tu tuan-tuan buat tarawih 20 rakaat seperti 20 rakaat untuk 83 tahun. Tuan-tuan sekalian. Tapi kawan ni tanya kita, Ustaz, malam tu saya tidur, lepas buka puasa kenyang belajar, pejam mata sah, sementara nak maghrib. Kau tengok orang azan, ni aku isyak, rupanya subuh. Lena maghrib sampai subuh, maghrib pun tak semayang, isyak pun dah. Kau dia kata semalam Al-Qadar, saya dapat apa? Kita kata melawak dengan dia lah. Dia malam tu tidurnya macam tidur 83 tahun. Jawab betul lah melawak. Tapi dia saya dapat apa? Nampak tak guna, dah tak buat apa. Dia kata tidur beribadat, betul juga. Dia tidur maghrib dan semayang sampai isyak lepas. Ini panjang cerita lah. Berdosa tidak, tapi maghrib dia berdosa sebab dia tak semayang dengan sengaja. Pasal dia jaga masa maghrib tadi. Tuan, Aisyah tak apalah. Oh, maknanya saya ni kalau kata buat apa-apa sedikit kebaikan tetap diganda dengan 83 tahun.
walaupun tak nampak tanda-tanda yang kita rasa itu malam Al-Qadar. Faham kono? Tanya lagi, Ustaz, Saudi lewat 5 jam pada kita. Kita malam dulu baru dia cerah, esok dia malam, kita baru nak cerah, baru nak malam. Tiba-tiba dia kata di Saudi malam Qadar, kita cerah dah. Ada ni kan dia lambat 5 jam. Tiba-tiba Saudi kan malam, kita cerah. Dia kata malam Qadar di Saudi, kita cerah dah. Lepas sekarang dia worldwide. Kalau malam tu tuan, malam Al-Qadar di mana-mana pun, malam tu seluruh dunia atas tarikh yang sama. Kalaulah 21 Ramadan, seluruh dunia kalau 21 Ramadan, itulah malam Al-Qadar. Walaupun sana cerah, sini gelap, sana cerah, dia tak kira. Tuan-tuan sekalian, untunglah inilah tuan istimewa umat Nabi Muhammad, tidak umat-umat Nabi yang sebelum. Dulu kan orang kata kita kan umat Nabi-Nabi umur panjang. Nabi Nuh saja tuan sekalian dakwahnya 900 tahun. Nak berceritakan kawan kita silap ceramah kadang-kadang. Dia tahu Nabi Nuh umur 900 tahun, bukan. Dakwah dia saja 900 tahun. Umurnya 1000 lebih, tuan-tuan sekalian. Mereka kesemayang satu waktu pun banyak dari kita. Kalau mereka semayang satu tahun, sekali satu waktu, sehari satu waktu, hitung-hitung 1000 tahun, banyak mereka dari kita. Betul tak? 1000 tahun, satu waktu sehari, tuan-tuan, banyak. Kita 5 waktu, 60 yang umur kita, tuan-tuan. Tapi Nabi kata, bila Allah sebut pada Nabi Muhammad bahawa umat kamu umat yang terbaik berbanding umat sebelum, lalu kita fikir baik ke mana? Ada tahu? Segi amalan tak boleh buat banyak sebab umur pendek. Umat dulu boleh buat ibadat banyak sebab umur panjang. Jadi kami ni baik dan mana? Lebih dan mana? Dan malam Al-Qadar. Dapat tak? Dapat tak? Jadi baik umat Muhammad ni lebih dari mana? Malam Al-Qadar, betul lah. Bayangkan kalau satu malam seperti 83 tahun, kali 10 malam 830 tahun, kalau 100 malam, Allahu Akbar, macam 8,300 tahun. Jadi umur kita tak ada sampai 100 lah, kita sekalian. Lalu Nabi kata bulan Ramadan itu padanya turun Al-Quran. Soalan, nuzul Al-Quran bila ada? Ini soalan yang perlukan jawapan. Dia muslimat ni memang ramai bila pun muslim ini jawab wakil lagu Tuhan. Lawak je. Nuzul Quran. Sami-sami nak tanya, nak dapat jawapan. 17 Ramadan. Baik, yang kata 17 Ramadan, sila jawab. Cuba ambil. Tak bunyi. Sekali lagi insya-Allah. Baik, terima kasih. Ramai yang jawab 17 Ramadan. Betul lah tu. Tapi tu saya tanya, hak turun 17 Ramadan turun hak mana tau? Quran turun dekat Nabi 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 di Madinah, betul tak? Jadi yang kata malam Al-Qadar itu turun, tuan-tuan, turun Quran tu hak mana? Turun seketui buah, 30 juzuk daripada Lauh Mahfuz turun ke Bait Al-Izzah, rumah kemuliaan di langit dunia. Langit dunia, langit pertama atau langit pertama, langit 7 lapis. Hak bawah sekali tu, langit pertama tu dia panggil langit dunia. Bait Izzah ni tempat dia letak Quran malam 7 Ramadan di langit pertama.
Dari sinilah tuan-tuan sekalian, Jibril Amin turun kat Nabi selama 23 tahun. Hak nuzulul Quran itu yang turun 30 juzuk sekaligus. Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah fi sama'id dunia. Sempena dengan Ramadan itu bulan turun Quran, kita pun baca Quran, betul tak? Semayang tarawih pun panggil imam tahfiz. Siapa kalau imam nak hidup imam dah ni kulhu kuliah kulhu kuliah kulhu kuliah kulhu. Nah, insya-Allah duha alam tarakai, wadha alam tarakai. Dan kita rasa teringin juga macam makan kerana nak kena ubah lauk juga kadang-kadang. Tidak. Semayang pun lebih kurang betul lah. Tapi bulan lain tak apa payah. Main imam tahfiz bulan bukan Ramadan, suruh main isyak baca semuka tu dia komplain riuh, baca panjang. Aku belakang sakit lutut, tuan-tuan. Dia tak sedar, dia kata tak sedar ke iman baca. Jadi Ramadan tuan, awak baca sikit sangat, panjang sikit, tak ada puas dia kata. Walhal bayar tuan sejam setengah, tarawih saja sejam setengah. Kita baca pendeknya. Kita untuk imam tahfiz ni kan, kalau habis juzuk semalam je lah. Kalau boleh juzuk semalam sembang sujud suruh tuan, malam esok tak ada siapa main. Kita di Masjid Zahid Al-Ustaz amalannya tahunannya tarawih 1 juzuk. Tapi pula tuan start PKP baru ni dikurangkan. Sejuzuk semalam tuan-tuan 2 jam setengah. Tapi ada ahli tetap 3 saf tak lari. Pasal apa? Tuan-tuan, keberkatan Ramadan, kelebihan Ramadan, tuan-tuan, gandaan Ramadan. Kemudian tuan-tuan, sempena dengan Ramadan itu turun Quran, bersangkut Quran, dia akan bagi tumpuan. Termasuk solat tarawih, imam baca panjang, kita boleh selesa, sono, asyik, khusyuk. Pasal apa? Sempena Ramadan itu bulan Quran. Tidak? Muslimat saya tabi'ah di mana-mana pun, Quran dia khatam, mesti punya. Muslimin jangan tanya. Muslimin jangan tanya. Tapi 30 tu insya-Allah. Kan dia kata kalau macam 30 sebelum tidur kan, macam baca satu pediah Quran, dia ulang 3 kali khatam. Bisa khatam Quran dah, alhamdulillah. 11 kali baik lambat, 10 kali lambat. Habis tu tiap-tiap malam hebat. Jago mana tu 30 ulang 3 kali. 30 sama dengan satu pediah Quran. Kita baca dia dan ulang 3 kali khatam. Contoh, tapi orang puan tuan boleh kajian dalam Quran ni, masya-Allah tabarakallah. Teruskan. Tahun ni azam bagi 2 kali khatam. Kalau boleh halwa lah. Bagi tentera merah saya panggil. Tentera tudung merah. Ada biar mampu sekali dan nanti kita rasa pula. Kan? Banyak baca Quran. Tuan-tuan puan sekalian. Baik, jadi bulan turunnya Al-Quran, kemudian bulan Ramadan ini katanya Nabi, siapa-siapa yang beri makan orang berbuka, maka untuk kawan yang beri makan ini akan dapat pahala kawan yang berbuka tadi, tak kurang walaupun sedikit pahala kawan tu. Murah ada Allah Ta'ala, pemurah ke dah? Kita tentu standardnya ada RM1.60. Kita ambil bagi orang, okey, kita kosong. Macam mana? Dah kita ambil bagi orang, tuan-tuan. Tapi Ramadan punya style, tuan-tuan, dengan rahmat Allah Ta'ala, pahala kita ni yang Allah ambil bagi kawan tu, hak kita tak kurang. Lebih kurang ayat terjun, tuan-tuan, ayat terjun. Kan bawah yang terjun tuan, kan ayat tu penuh dia. Ayat limpah, ayat turun, ayat 3 hiliang tuan. Ayat turun, tapi tang dia lompat tu penuh sedia.
tak kering-kering. Demikianlah pahala kita yang Allah ambil beri kepada siapa? Yang beri kita makan ketika berbuka. Pahala kita tak kurang. Tuan-tuan, hak ni teruskan. Sunnah ni teruskan. Apa dia? Beri makan kepada orang berbuka. Boleh? Mana? Beri makan kepada orang yang berbuka. Dulu ni tahun 80-an saya kecil lagi masa tu, nak maghrib saya ni ambil ni piring buah Melaka yang hantar kat Mak Ngah maklum dia nak kita pergi lah tuan. Maklum ni buah Melaka mak kirim, kita pun nak patah balik. Maklum kita sat ni ambil sat cucuk belerang, dia balas cucuk belerang tuan, tak apalah cok belerang pun, no? Ni saya nak mak lah. Pasal apa tuan amalan tu? Pasal apa agak amalan tu? Kerana orang nak rebut nak ambil pahala kawan tu. Pasal apa? Nabi kata siapa-siapa yang berimankan kepada orang yang berbuka, Allah akan bagi pahala dekat dia sama dengan pahala kau yang makan makanan dia. Dia bakal tukar lah. Bila buat buka puasa masjid Syura ke, panggil orang main rumah kamu sekalian, Masya Allah, nah, dia ambil habis pahala orang main makan buka sama dia tu. Dia pesan pula, hampa main buat kurma jangan bawa nah. Dia pesan, tang ni saya jemput semua anak Korea 5,000 orang lebih ni, suami isteri lah 10,000 orang main buka rumah saya. Jadi pesanan saya, jangan buat kurma walaupun sendiri. Dia pasal apa? Pasal aku nak ambil pahala hampa semua. Awal kalau hampa buat kurma, hampa makan, aku tak dapat apa. Dia kata contoh rebut dengan Mesir di Mesir Timur Tengah, jadi dah adat dan budaya orang kaya raya tuan, dia akan pasang kemah di padang ataupun simpang jalan yang besar. Ni kemah tuan kekong Mesir ni besar, sewa 1 bulan, beri makan buka puasa dan bersahur. Duit seorang-seorangnya, bukan sikit ratus ribu. Makan pula bukan taman kekinian. Ustaz dia buat besar-besar tu, dia belum seorang juri nak duduk pun no. Dah tuan, ayam golek, kambing macam biasa lah. Pasal apa? Dia nak ambil pahala semua siapa yang main makan di kemah dia tu. Disebut sebagai Maidatul Rahman. Program tu, program bernama Maidatul Rahman. Tak ada tempat kita. Masjid buatlah tapi tak besar macam tu. Ini dia buka tepi jalan, padang-padang, taman kosongnya dia buka. Siapa lalu singgah makan, tak ada syarat, tak ada AC boleh makan. Kata bila dia tu. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian yang lebih sebut lagi, fardu dalam Ramadan jika dilakukan Allah ganda macam 70 fardu. Satu sunat yang kita lakukan Allah ganda macam 1 fardu pahalanya. Cukup, saya tak mau ulah tuan-tuan. Saya nak berhenti setakat tu. Hadis tu untuk kita ambil faham dan ambil tuan-tuan peluang dengan apa kebaikan yang ada dalam Ramadan untuk kita tambahkan amalan kita Ramadan akan datang. Amin. Saya nak masuk bab puasa lah. Tuan-tuan nak masuk bab puasa. Baik. Amalan itu tak sempurna, bahkan kadang-kadang tidak sah jika tak tahu ilmu tentang amalan itu. Tuan-tuan nak pergi haji khusus tahun, nak pergi haji khusus tahun, betul tak? Pasal apa? Takut-takut pergi haji tak jadi. Jadi kita khusus setiap Jumaat, setiap satu nak ambil ilmu haji tu, supaya kita buat dalam keadaan betul dengan apa yang syarak suruh. Nak menikah, ingat nak menikah dulu ni. Saya tahu umur kami tu wajib kursus lah. Umur atas-atas sikit kena kursus lah. Benar juga. Bukan kami je lah. Laki-laki tahun 17 nikah pun kursus juga. Ada. Kursus lah balong masa nikah dulu. Tak ada, zaman tu dah lagi. Dia wajib kat kuasa tahun 10-an.
Nak nikah tuan kena tunjuk CJ khusus. Tak ada situ dia kata pergi khusus dulu. Pasal apa lah, takut nikah jadi lagu lain. Tak faham nikah tu apa, tak faham tanggungjawab tu apa, tak faham nafkah tu nak apa. Hak suami, hak isteri, kursus dulu. Kursus tu nikah pun dia pandai adalah halal haram tu. Maka demikianlah puasa kita pun tak tahu hukum hakam puasa, hanya puasa zahir. Orang tak makan, kita tak makan. Orang tak minum, kita pun tak. Tuan-tuan. Tapi orang sembahyang, kita tak juga. Orang puasa sampai kemarin, kita setakat tengah hari saja. Tuan-tuan, masa sebulan. Ada aku pengalaman asrama dulu no? Ada. Ikut-ikut kawan kita ni tengah hari tu pusing sekolah buat pinggan. Saya tidak puasa. Dia balik terrehat di masa pinggiran bilik. Mengaji sekolah agama pula tu. Tuan-tuan, macam-macam itu ujian lah. Padah balik puasa, P-U-A-S-A. Ini bahasa Melayu yang asalnya daripada bahasa Sanskrit lama. Sanskrit lama ni ialah bahasa India kuno. Umurnya 2000 tahun sebelum Masihi. Iaitulah perkataan asalnya upawasa. Tulis. U-P-A-W-A-Y-S-A, upawasa. Upawasa tu perkataan Sanskrit lama yang maknanya puasa pada hari ini. Upawasa, puasa, dengan maknanya tahan, sabar. Orang Kedah Penang kata oi. Orang Penang kata tak oi. Oi, ada oi. Sabar. Kalau orang Kedah dia kata aku teringin nak pergi Mekah, tapi dia cukup lagi dululah, sabar dululah. Tak faham. Tak sebut. Tak apa tuan. Jadi puasa itu maknanya sabar, tahan diri, teringin nak belajar ni. Satu contoh. Jadi itulah makna puasa pada bahasa. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita dekat kita kisah Maryam. Sayyidah Maryam, bonda kepada Isa alaihissalam, lahir anak tanpa bapa. Ini anugerah Allah Ta'ala. Tapi yang menariknya dalam kisah Maryam ni ada cerita berkaitan puasa. Kan orang tuduh dia ni nakal, jahat, zina lah bahasa mudahnya, sebab dia kandungkan anak. Jadi dia bawa diri tuan pergi ke Laut Merah sana tu. Akhirnya tuan, bila dia dah lahirkan anak itu, Isa alaihissalam, dari segala karamah yang berlaku, pokok kurma yang kering kontang, Allah kocok pokok tu tuan, buah kurma tu luruh, dimakan sebiji dan sekalian susu dengan melimpah buah sampai Isa alaihissalam kan kenyang. Ini karamah. Tapi tuan, bila sampai masa Allah perintah dia balik ke Palestin, Jerusalem, supaya nak buktikan Isa ni adalah tuan Nabi dan ini bukan zina, ini anak anugerah, lahirnya tanpa bapa. Lalu Allah kata dekat Maryam, kalau balik ke Jerusalem esok, orang-orang Yahudi yang ada ketika itu, kalau mereka kata apa, diam, jangan jawab. Lalu apa Quran kata, inni nazartu lirrahmani sawma. Ikut saya, inni nazartu lirrahmani sawma. Itu kata-kata Maryam.
Esok kalau dah balik ke Palestin, mesti orang kata, ha nampak tu, dia buat anak hatui, kami kata tu jahat, tu anak zina. Orang kata macam-macam. Tapi Allah katakan Maryam, jangan cakap. Aku bernazar, berjanji dengan Tuhan aku, bahawasanya aku ni sauma, puasa. Puasa. Apa makna puasa? Maknanya tak cakap. Aku bernazar dengan Tuhan, saum, berpuasa, maknanya tak cakap. Berasa nak cakap. Ketentuan membuat orang kata kat kita benda yang kita tak suka, diam ke balas balik. Saya tanya dia, tanya nanti orang panggil orang punya lagu mana. Kalau orang kedah lagu tu orang kedah kan, kalau bila kata dia ukur depan, dia kata inci, dia ukur inci, nak marah lah tu. Tuan nak. Tapi Allah katakan Maryam, orang kata apa pun, saum, puasa, diam, jangan jawab. Itulah makna puasa pada bahasa. Tuan-tuan, berbalik pada puasa pada istilah. Tulis tuan-tuan. Puasa pada istilah ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dengan niat pada malamnya. Ini ta'rif puasa ikut mazhab Syafi'i. Pertama disebut tahan diri, jangan buat benda yang batal puasa. Satu, serta niat. Dalam mazhab Syafi'i, niat puasa rukun. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, niat syarat, bukan rukun. Tak apa kot saya kata lagu dulu. Ini tambahan maklumat sikit-sikit saja. Mazhab kita, puasa ni ada dua rukun sahaja. Niat, kemudian jangan buat benda yang batalkan puasa. Dua tu je. Dan ikut mazhab Syafi'i kita, niat puasa tu rukun. Rukun. Macam rokok dalam sembahyang tu lah. Macam niat dalam sembahyang tu, rukun. Tapi mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, niat puasa bukan rukun. Dia syarat je. Macam wuduk tu. Dia hukumnya lebih kurang sama. Tuan-tuan sekalian, kalau siapa yang tak berniat, confirm tak sah, batal puasanya. Baik mazhab Hanafi, baik mazhab Syafi'i. Walaupun Hanafi kata niat puasa syarat, Syafi'i kata niat puasa tu rukun. Bagi kita, niat tu puasa, niat tu puasa, niat tu adalah puasa. Hanafi kata niat bukan puasa, niat bukan puasa. Macam wuduk dengan sembahyang. Tak ada wuduk, sembahyang sah tak? Tak ada wuduk, sembahyang sah ke tak? Tak sah. Wuduk tu sembahyang tak? Wuduk bukan sembahyang, wuduk syarat. Tapi tak ada wuduk, tak sah sembahyang. Baik, itu pahaman Hanafi, Hanbali tentang niat puasa. Kita pula, niat itu rukun. Duduk dalam puasa. Selesai, tak payah panjang-panjang. Terus, bila kita sebut puasa itu ialah menahan diri dan buat benda yang batalkan puasa. Kalau buat benda ni, batal puasa. Jangan buat. Bersabar. Tahan diri. Jangan buat benda ni. Ada berapa benda yang batalkan puasa? Siapa lihat bang? Hadiahnya ayat suara. Tak buka lagi. Itu buka dah. Berapa perkara yang batalkan puasa? Ikut mazhab Syafi'i. Hadiah sebotol air mineral. Sepuluh. Ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Yang ni kita kena elak. Jangan buat. Jangan tuan-tuan sengaja buat. Batal puasa. Yang tu saya akan cerita belakang. Kemudian yang kedua, rukun puasa ialah niat.
Niat ni tuan mesti dia rukun puasa. Tak niat tak sah puasa, tuan-tuan puasa sekalian. Cuma tak niat ni sedap panjang sikit perbahasannya, kerana niat puasa ada sikit kelainan, tidak seperti ibadat yang lain. Baik, pertama, niat tu apa dia tahu? Siapa boleh hafal mai kat saya niat tu apa nama? Niat semayang, niat puasa, niat zakat, niat haji. Niat tu apa tu? Aku hari ni niat dalam masjid tapi tak sampai dia kata. Jadi kau dia petang pagi ni, apa pergi yang masjid? MMP. Lepas tu ada ustaz ada dia punya awal lagi. Lepas tu okey tak? Boleh lah. Tak ada seronok sangat belajar kan. Dia kata tapi boleh lah, faham lah dia kata. Itulah aku niat tapi tak pergi dia kata. Tu niat saja. Duk kata lagu tu kan. Jadi niat tu apa dia? Qasad dengan sengaja nak melakukan sesuatu ibadat. Niat ni tuan, mana sengaja nak buat, bukan terbuat, bukan dipaksa buat. Itulah konsepnya. Nak hafal, bila kita nak buat apa-apa, kita yang nak buat. Semayang kena niat, kita yang nak semayang, bukan tersemayang. Zakat, kita yang nak bayar, sengaja bayar, bukan terbayar. Maka demikianlah tuan puasa ni, kita yang nak puasa, bukan terpaksa puasa. Dinahapak kita tuan sengaja untuk berpuasa ni, niatlah tuan perkataannya. Okey, tuan-tuan, niat ialah niat sengaja untuk melakukan sesuatu amalan. Ketika mula melakukan amalan, niat ialah niat untuk melakukan, sengaja melakukan sesuatu amalan. Ketika mula melakukan amalan itu, lagi tak mula kita duk bintah ku hati, itu bukan niat. Dan tuan baru ambil wuduk nak semayang, masuk mesti hampak sejadah, niat aku semayang fardu apa-apa semula, itu belum niat. Sebab syarat niat kena ada semasa mula semayang. Mula semayang dengan takbir Allahu Akbar. Lagi tak takbir semayang tak mula, maka niat mesti ada ketika takbir. Sebab niat itu syaratnya kena duk ketika mula amalan. Kita lihat puasa ni tuan, beza dia sikit. Ni puasa mula bila? Puasa mula bila? Satu Ramadan, okey tak? Satu Ramadan. Itu tuan tak payah jawab. Saya tak mau jawapan tu. Nah, Ramadan puasa start subuh. Amalan puasa harian start dengan subuh. Masuk subuh start puasa, masuk maghrib habis puasa. Tuan, subuh ni masuk berapa minit? Masa subuh panjang, tapi waktu masuk subuh tu, pergerakan matahari tu hanya 1 detik je. 1 detik naik matahari, nampak fajar sadiq, subuh telah masuk, puasa telah start. Tuan, kalau 1 detik saja masuk subuh, mula puasa, agak-agak kalau nak niat masa tu kan tak? Saja habis dah, subuh dah masuk. Sebab itu untuk niat puasa tuan, diwajibkan niat puasa Ramadan yang fardu, diwajibkan niat malam. Waktu malam ambil niat puasa Ramadan, termasuk mana-mana puasa wajib yang lain, mestilah niat itu belah malam. Baik, tanya pula, Ustaz, malam start bila? Siapa nak hafal? Mudah je soalan dia. Malam ni bila sampai bila? Maghrib sampai subuh. Masuk maghrib, masuk malam. Lagi tak subuh, malam. Masuk subuh, habis malam. Maknanya
kita boleh niat puasa masa maghrib tu lagi. Okey tak? Saya tu, Ustaz, saya nak niat puasa ketika maghrib. Semangat. Ustaz, saya nak niat puasa ketika lepas tarawih. Biasa. Ustaz, saya nak niat puasa ketika makan sup. Lambat. Tapi okey lah, sebab masih malam. Ustaz, saya lupa, saya tak niat semalam, saya niat pukul 8 pagi. Minta maaf. Nah, the time is finished. Masa dah tamat. Hak fardu lah. Puasa fardu, tuan-tuan kena ingat lah. Puasa fardu Ramadan ka, qada Ramadan ka, puasa nazar ka, puasa kafarah ka, tuan-tuan, semuanya mesti niat malam. Jadi saya dengar ceramah Ustaz Azhar, orang tanya dia semalam di Petani, tuan-tuan, dia pun ceritalah, hak yang kena kafarah puasa 2 bulan. Kan? Berjimat siang Ramadan yang membatalkan puasa tu, kan, suami dia kena puasa kafarah 2 bulan kerana keparat dia. Kena punya kafarah kerana keparat. Dia puasa 2 bulan tuan, berturut-turut, tak ada selang hari. Tiba-tiba malam lah itu lupa niat. Esok hari yang ke-60 lupa niat semalam. Jawapannya restart, mula lain. Lusa hari pertama pula. Allah, kita pada dia kata besarnya kesalahan tu. Baik, jadi kena niat belah malam, tuan-tuan. Yang kedua, niat puasa Ramadan mesti tiap-tiap malam. Tulis, ha? Syarat pertama, niat belah malam. Yang kedua, tiap-tiap malam. Ini saya cerita hukum asas. Selagi ada dah tuan-tuan kelonggaran, saya lagi last sekali. Bila tiap-tiap malam kita kena niat, dengan sengaja kena niat, tak boleh tak niat. Kenapa demikian? Jawabnya mudah. Setiap amalan kena niat, betul. Puasa Ramadan, baik bulan ke baik ni, harian ke bulanan? Jawapannya mudah. Kalau kita tinggal 1 hari puasa Ramadan, kena qada berapa hari? Jawab. Sehari je, bukan sebulan. Bila kita tinggal sehari puasa, kita kena qada sehari sahaja, bukan sebulan. Maknanya hari ini asing, esok asing, lusa asing. Walaupun 1 bulan yang sama, tuan-tuan, tapi setiap hari ialah puasa yang berbeza. Sebab itulah kena niat tiap-tiap malam. Niat malam ni untuk puasa esok, niat malam esok untuk puasa lusa, niat malam lusa untuk puasa tulan, niat malam tulan untuk puasa buyung, niat malam buyung tunggu langgang. Tuan, tak apalah, mesti niat tiap malam. Baik, isu berbangkit. Sebelum isu bangkit tu, saya nak ajak tuan ulang niat puasa mudah-mudah je lah. Niat puasa ada 3 kategori, ringkas, sederhana dan panjang, yang paling afdal. Yang ringkas ikut saya, nawaitu sauma Ramadhan. Itu ringkas, 3 patah kataan. Aku puasa Ramadan. Aci dah dia lagu tu? Aci dah. Sah dah. Esok boleh puasa. Ustaz, aku puasa Ramadan. Tak sebut wajib ke? Fardu ke? Memang puasa Ramadan fardu. Boleh tak siapa-siapa esok Ramadan Khamis, aku esok nak puasa Ramadan, nak puasa Khamis tak? Bulan Ramadan, esok Khamis, dia kata esok aku nak puasa sunat Khamis, tahun Ramadan boleh tak?
Tak boleh limited, masanya terhad, mesti puasa Ramadan. Maka tuan-tuan sekalian, kok mana pun puasa Ramadan fardu. Yang kedua, tak sebut tunai, boleh tak? Tak sebut tunai, okey tak? Awak sedang berada dalam Ramadan semasa. Bila awak puasa hari ini, awak sedang tunai yang semasa. Tak payah niat tunai pun tak apa. Baik, yang berikut, tak sebut tahun ni, okey tak? Tak sebut tahun ini, tak apa tak? Dalam niat kita. Sebab apa tak apa? Sebab apa boleh? Sebab Ramadan ni 14, tak berapa? 445. Bukan 446, bukan 444 tu lepas dah. Tuan-tuan, maka semasa ini tuan-tuan kita sedang tunaikan puasa tahun ini. Contoh mudahlah tuan-tuan. Barisan lagi ni tu malam ni tiba-tiba suami tuan berilah hadiah kek lah kono. Orang tak ada duit, kek sejurus je. Sepotong. Contoh. Dia kata apa ni? Ini ialah sempena anniversary kita tahun depan. Tahun depan. Kita nak tahun ni indah lagi. Tahun ni dulu. Tuan tak ada orang tuan. Untuk pergi buat tahun depan. Bila Allah ni Ramadan 1445, tak payah sebut tahun ni, memang 1445. Betul tak? Yang terakhir tak sebut pun kerana Allah Ta'ala, boleh tak? Boleh tak? Aku puasa Ramadan tak sebut kerana Allah, boleh? Boleh, niat tu sah. Pasal apa? Pasal apa kita puasa? Siapa suruh? Ustaz suruh kan? Allah yang suruh. Jadi bila Allah suruh, kita buat tu pasal Allah suruh lah, kerana Allah. Tak sebut pun tak apa. Itu niat yang ringkas, sudah memadai. Tuan, kalau orang macam wah-wah ni, itu cukup lah. Nawai tu tuan, ambil hati kau tu cukup. Wah, niat pun wah-wah tuan. Tabung sedang jalan, dia tabung banyak-banyak sikit, dia kata masjid tak pesan, tapi saya habang tabung sedang jalan ni, tabung banyak-banyak sikit, lawak je lah, lawak je. Ikut kemampuan, ikut keikhlasan. Kalau buh lebih, ingat kata Allah ni, saya pun jangan buh lebih, buh setakat yang ikhlas saja. Ikut duit habis, pahala tak dapat. Mungkin melawak-melawak tuan. Baik, yang berikutnya isu masalah, Ustaz, kalau saya ni terlupa niat semalam, lagu mana? Ikut mazhab asal Syafi'i, lupa niat tetap batal puasa. Allah, saya lupa Ustaz, bukan sengaja tak niat, terlupa. Kalau ikut bahasanya, mazhab kita lupa niat batal puasa, kena qada lepas tu. Ustaz, kalau sembahyang lupa rukuk, dia kata sah. Ya, kalau tak banyak sampai habis sah. Ustaz, saya ni lupa kata puasa, kalau saya pergi makan kan, saya shift malam, tidur sebelum subuh, jaga-jaga pukul 10, pergi dapur, buka tudung saji, tengok-tengok ada gulai kemarin, faham tak? Saya lupa kata puasa, saya makan nasi sepinggan. Contoh, lepas habis sepinggan baru teringat puasa. Sah puasa tu? Sah tak? Sah. Dia bukan sengaja makan, dia terlupa. Ustaz, saya nampak hukum syarak ni, kalau lupa kira sah juga. Tapi pasal apa? Kalau niat puasa lupa tak sah? Siapa boleh jawapan? Kenapa kalau lupa niat puasa malam-malam, esok tak sah puasa? Kenapa? Jawapannya kerana tak patut lupa niat. Kerana apa? Tempohnya tuan, maghrib sampai subuh, 7.30 sampai 6.30 lah, ni awal sikit.
lebih kurang 11 jam. 11 jam tuan-tuan. Malam 11 jam. Tak patut lupa. Lagipun 11 jam tu maghrib sampai isya, tuan-tuan buka puasa. Ada tak bulan lain? Ada tak bulan lain buka puasa? Ada buka puasa bulan lain? Ada. Tuan-tuan akan perasan aku ni puasa ni sebab buka. Lepas tu yang kedua, aktiviti tarawih. Ada tak bulan lain? Tak ada. Maknanya tuan-tuan tengok orang sembahyang tarawih, oh ni Ramadan ni, tak patut lupa niat tu. Yang ketiga, setengah tempat dulu ada moreh. Tuan-tuan, lepas tarawih je keluar ada moreh. Lah tak apa nak ada dah. Pasal ni masalah pula. Orang seronok kat gunung ni kan, dia berebut pula juga hantar benda dia. Dululah. Kemudian kita ada makan sok. Sok tuan-tuan, ni sok tarawih, tadarus Quran, buka puasa. 5 benda ni berlaku setiap malam. Betul tak? Maknanya semua tu adalah isyarat kata kita ni sedang Ramadan, kita puasa Ramadan. Tiba-tiba dihabaq kata saya lupa niat. Tak patut. Tak patut. Tak patut. Tuan-tuan pergi kenduri. Orang pergi kenduri, kahwinlah, pergilah tuan-tuan sekalian. Pergi jumpa tuan rumah, salam apa semua lah. Sampul tak sampul tu belakang kira lah. Pergi tu jumpa kawan ramai. Jumpa ada seorang-seorang. Lama tak jumpa tu. Nampak kesihat lah tu. Nampak ada kurus lagi tu. Macam mana dulu kan? Anak umur orang. Dia tanya, hang pergi jumpa orang tanya, bila tuan tanya orang lelaki sembang kan? Tuan sembang duduk 2-3 jam. Tiba-tiba dia balik tuan. Balik-balik dia tanya, abang tadi makan apa? Allah, dia kata lupa nak makan. Tak patut duduk berjam di rumah kenduri tuan-tuan. Hidangan tuan-tuan duduk depan tu. Tuan-tuan bersekan, tiba-tiba dia kata lupa makan. Tak patut. Demikianlah tuan, siapa kata dia terlupa niat, tak patut berlaku. Sebab 11 jam kot. Niat 3 patah kataan, no, tuan-tuan bersekalian, selesai. Tapi kadang-kadang lupa juga. Bukan sengaja tanya, lupa juga. Maka ulama mazhab Syafi'i dia ambil sedikit pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia boleh niat puasa sebulan sekaligus. Tulis tuan-tuan, mazhab Maliki membolehkan untuk berniat Ramadan sebulan sekaligus dalam niat yang sama. Bila tu? Malam pertama. Sebab tuan-tuan, ulama Syafi'i ni, walaupun pendapat kita kata lupa niat batal puasa, tapi meraihkan ada juga orang yang kuat lupa. Maka dia ambil pandangan mazhab Maliki yang mengatakan boleh niat sebulan terus. Malam esok mazhab dia niat malam ni sebulan, malam esok tak gaduh, lusa tak gaduh. Sebab niat dah khas sebulan tu. Mazhab kita tak boleh, kena niat setiap malam. Tapi bekih lupa tadi, kita ambil mazhab Maliki untuk cover kampung jika lupa niat. Sebab tu guru kita malam pertama dia ajak kita niat 2 kali. Betul tak? Siapa nak cuba ni mikrofon dah. Lafaz niat khas bulan. Tu mikrofon dah. Saya siapa nak cuba lafaz niat khas bulan tu. Pokoklah. Bila Ustaz suruh puan orang, tak apa jawab. Tak apa. Nanti kita bincang tanya lain. Ikut saya lah, ikut saya lah.
lagi rugi masa kita. Dah 3 jam je, bukan 30 jam. Nawaitu sauma syahri ramadana kullihi hadhihi sanata lillahi ta'ala. Itu lafaz bulan. Aku berpuasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kita mula yang dulu mazhab Maliki, lepas tu kita tentuan top up dengan niat harian kita, nawaitu sauma qadin, ataupun yang tadi tu boleh dah tuan-tuan sekalian. Jadi dia terlupa malam esok lusa ke, tentuan puasanya on, sah, valid, tak ada masalah. Ulama kita bagus nak, ulama kita cerdik nak, cerdik kalipun kita tak boleh lah, tapi tak apa. Yang kau lupa kerak sangat, kita ambil pendapat lain, mudah kau nak puasa, bagus tuan-tuan sekalian. Baik, yang tuan-tuan ketiga tentang niat ini kita sebut lah, dia beza sikit tuan-tuan dengan puasa sunat. Puasa sunat boleh berniat lagi tidak zuhur ikut mazhab kita. Contoh, bagi siapa-siapa yang pagi itu belum buat benda yang batal puasa, kalau dia berpuasa, dia tak menyorok pagi itu, tak minum air walaupun sedikit, tak berjimat tuan-tuan sekalian, maka dia ni tiba-tiba berasa nak puasa hari itu, boleh? Ustaz, saya tak niat lah semalam. Kalau puasa sunat boleh niat tuan-tuan lagi tak zuhur. Contohnya balik masjid kuliah subuh hari Khamis, ada apa no? Tak kuliah subuh hari Khamis. Orang baca ustaz. Kalau kuliah seorang-seorang ustaz, tak ada orang nak dengar, tak apalah. Hari itu hari Khamis kita balik masjid ke surau ke, tuan-tuan, kita ni tuan-tuan menyerah dah apa pun tak tuan-tuan. Kalau nak pergi kerja tuan-tuan, bos pagi nak buat minit syarat lah, nama buat cabutan minit lah, apalah. Pukul 10 tak ada minum air teh tu. Tuan-tuan, 2 kali beraja pukul 12 dah. Dia kata pukul 12 dah, 7.30 maghrib, tak berapa jam dah nak maghrib. Aku tak menyerah apa lagi ni, jumpa dah lagi ni. Puasa boleh? Puasa sunat boleh? Boleh? Niat masa tu, aku puasa sunat Khamis kerana Allah Ta'ala, pukul 12 niat, boleh? Sebab puasa tu sunat. Tapi hari ni tak boleh lah, ni kawan nombor 2 tak boleh. Dia beli masjid, memang ajak kena nasi kandang. Hak kuliah kemarin, kan tak ke? Kalau Pinang ada tak nasi kandang kuliah kemarin? Dah nama restoran tu ada tak nasi kandang kuliah kemarin? Tak ada. Tuan orang Pinang tak? Itu orang Pinang tak? Lawan. Saya dengar daripada abang kata ada satu restoran kandang nasi kandang kuliah kemarin. Dia masak kami hari ni, tu jual esok. Dia tambah macam kuliah perangat tuan. Tak apalah bibi tajuk tu. Kita lepas masjid dan sekalian, kita singgah makan, balik ke rumah, minta bang nak minum air teh. Aku ingat tak mau makan kot, ingat nak puasa, boleh tak? Dia kena nasi kandang tadi. Nasi kandang kasih kena ayam pistol. Tahu ke ayam pistol no? Habis apa tu tuan? Ayam tak potong tu. Orang dengan tai dengan ayam pistol. Balik rumah minta bang, main menyerah. Aku ingat tak menyerah pun. Aku makan ni ingat nak puasa. Tak ada dah lah. Dah makan dah tak sihat ni. Kalau boleh niat puasa juga, tiap-tiap hari kita puasa.
Menyerok tentang mana? Tuan-tuan niat puasa. Tak boleh lah. Baik, selesai. Mazhab Hanafi boleh niat puasa sunat lagi tak asar. Mazhab Hanafi boleh niat puasa sunat lagi tidak asar. Orang tu menyerok dah, hari tak makan, berkali kerja, 3-4.30 dah. Allah 4.30 dah, tak makan apa lagi ni. Niat puasa, Hanafi kita boleh lagi tak asar. Ini pandangan dia lah, saya sebut sahaja. Tuan-tuan puan sekalian, selesai bab niat tu, nak tanya apa tak? Tentang niat. Tentang niat, sila kalau ada soalan. Tentang niat. Tuan-tuan masih dengar suara saya tak? Masih dengar suara saya? Saya tahu saya cakap terang, tapi tuan-tuan masih dengar suara tak? Tak apalah. Bagi setengah tuan-tuan, kita cakap macam biasa tapi kita tak dengar lah. Macam kami lah nak ujian hari Jumaat khutbah, khotib dorang macam tu juga, semangat, tapi kita tak dengar. Khutbah ke dia tak dengar, dengar orang komat dah. Takut-takut lagu tu. Faham ke bahasa saya lah? Bahasa kiasan. Tak dengar tu tuan, Ustaz Ahmad kami tak faham lah. Lama, sejam setengah. Nak kena berhenti dulu, dia kata. Ada berhenti tak? Tak kan? Tak ada, benar. Sekejap lagi, pukul 12. Kami biasa baca kitab 2 hari 2 malam tuan-tuan, hanya tidur belah malam. Khatam satu kitab, Syamil Muhammadiyah. Tak bangkit masjid tuan, menyuruh dalam masjid ni saudara Timur Tengah lah. Makan dia bagi nasi kuat ke kurang, aku duduk dan tuan tidur lah tuan, sambung 2 hari 2 malam full, habis semua kitab Syamil Muhammadiyah. Jadi orang tanya, faham tak? Itulah nak abang tu payah banyaklah sikit dia kata nak orang. Rupanya tuan, dia bela-bela. Tak apa. Pindah yang kedua. Yang kedua, rukun puasa ialah menahan diri daripada melakukan 10 perkara yang membatalkan puasa. 10. Tuan-tuan, ringkasannya ialah masukkan sesuatu benda ke dalam rongga terbuka melalui saluran terbuka. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga ialah murtad. Yang kelima, yang keempat ialah gila walaupun sekejap. Yang kelima, hitam sepanjang hari. Yang keenam, tuan-tuan sekalian, berjima. Yang ketujuh ialah keluarkan air mani dengan sengaja. Yang ke-8 ialah muntah dengan sengaja. Yang ke-9 apa dia? Saya pun bela agak tu. Nama kami tu makan minum tadilah agama tu. Tuan. Buat kalau kita makan minum. Makan satu minum cukup 10, no? Baik. Ambil yang pertama dahulu. Hak ni panjang perbahasannya. Kita akan faham insya-Allah dengan suatu huraian yang mungkin kita lah betul ke. Pertama yang membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu benda ain fizikal zat sesuatu ke rongga terbuka melalui saluran terbuka dengan sengaja. Yang ni saya akan ulas lebih panjang insya-Allah. Kitab yang kita biasa baca disebut masukkan sesuatu ke rongga terbuka. Stop. Tapi saya tambah sekali lagi, masuk sesuatu ke rongga terbuka melalui saluran terbuka. Tambah, melalui saluran terbuka dengan sengaja. Benda tu tak kira kecil ke besar ke, pejam ke, cecair tak kira. Ataupun asap yang terkumpul, abang Malaysia. Asap yang terkumpul. Rokok tu lah.
Ha? Tuan-tuan puan sekalian, soalan rongga terbuka tu apa? Kita dah puluh-puluh tahun dah puasa. Yang kata rongga terbuka tu apa? Siapa nak hafal? Ada berapa rongga terbuka yang dimasukkan? 2. Apakah 2 rongga terbuka tersebut? 1. Rongga dalam tengkorak kepala kita, kawasan otak kita ni kan tuan-tuan, tengkorak kepala kita. Kita minta pergi dah helmet tu, anggap helmet tu ialah tengkorak kepala. Hak ruang dalam tu itu rongga. Dalam tu ada otak tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, rongga tu ialah ruang dalam tengkorak kepala kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Perut. Perut kita ada gutu pun boleh, ada gutu pun tak apa. Ada gutu pun maknanya dia sihat sikit lah tuan-tuan. Di perut kita ni bermula makhraj kha ataupun ha, ikut nampak yang kedua, kha ke bawah, ataupun lubang dubur, ataupun lubang faraj. Terus lihat yang melebihi bibir. Kalau kita tuan jolok dari kabaka, dubur ataupun kubul, dia akan rasa macam ubin, keping. Belakang tu rasa kosong. Itu rongga terbuka. Rongga terbuka tuan-tuan ialah pertama ruang tengkorak dalam, yang kedua ialah kawasan perut, bermula makhraj kha dan juga lubang dubur ataupun lubang kubul. Satu bab. Yang kedua, apa dia saluran terbuka? Saluran terbuka apa dia? Ada berapa? Berapa ni? Yang rasa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 saluran terbuka. Apa dia? Mulut, hidung, telinga, lubang punggung, lubang kubul. Ini 5 saluran terbuka. Dengan cerita ini mudah aja. Kalau benda tu masuk kotak ke tekuk ke, tapi bukan melalui saluran terbuka, tak batal. Orang tanya kita lah, si klinikal, perubatan, perawatan, ustaz dia tu kencing manis, dia akan cucuk insulin, injek insulin di papan punggung dia. Batal puasa tak? Tak. Pasal apa ustaz? Papan punggung, bukan saluran terbuka. Yang kedua, tuan-tuan, dia sakit mata merah menyala. Mata sakit mata merah menyala. Dia bilang air muar tu titik duluan masuk matanya. Batal puasa tak? Kau tak habis sampai ke tengkok tuan sekalian, ya, dia kira tak batal. Pasal mata ni bukan saluran terbuka. Faham? Ustaz, orang tu dia cuci buah pinggang, dialisis. Yang ketiga, tuan seminggu 3 kali. Allahu Akbar, syafa'umullah. Yang kurang sikit seminggu sekali, syafa'ullah, maka Allah sembuhkan mereka. Dicucuk tuan-tuan, grill ni sini, ataupun sini, yang paling last sini. Kalau sini maknanya tak ada ruang dah tuan, tak lain lah. Mak sebut dah, moga dia sihat lah, moga dia sembuh. Bila dia cuci darah tuan, darah keluar masuk, dialisis, tak batal puasa. Pasal bukan saluran yang terbuka. Baik. Dan dia pun hanya melibatkan tuan saraf
sahaja, tak boleh makan perut dan tengkorak kepala. Yang keempat, orang tanya kita, tuan-tuan sekalian, kalau kita buat derma darah pun tak batal puasa. Biasanya macam berbekam di kepala, kan di belakang, dulu ni bekam di kepala je. Lagi tuan, teknik moden habis itu macam kami botak sikit, belakang ni botak sikit, belakang pun apa lebam, sini pun lebam. Kita macam apa? Dia bertanya dah kena potong lah. Tapak kaki pun buat, ini bercerai-cerai. Tuan-tuan, tak batal puasa. Derma darah tak batal. Orang tu dia miskin. Saya susah Ustaz. Habis tu abang apa? Nak derma duit tak nak. Habis tu saya derma darah je lah. Okeylah. Buatkan Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian. Baik. Tuan-tuan, bila kita kata sampai sesuatu ke rongga terbuka melalui saluran terbuka yang 5 tadi dengan sengaja baru batal. Lalu orang tanya Ustaz, korek tengah, bukan mesti batal. Ustaz kat itu ada korek daripada yang Allah Ta'ala cipta jari ni ada 5 fungsi lah, 5 potong jari ni. Korek tengah dia kata jari kecil ni. Dia kalau guna anak jari dia kata kompom tak batal puasa sebab dia takkan belajar. Tentu dia tak terlepas. Tapi kalau putih kapas tu banyak. Saya jual korek telinga nak antara aktiviti yang tak mau orang tengok. Sebab dia kosong tu. Tu ya. Semua aku saya ingat cuma ambil gambar je. Kalau ambil gambar muka semacam je. Tu lagu tu. Belajar sikit tu kena gendam batal. Pasal apa? Tuan-tuan, dia lebih kurang nanti saya buat contoh. Ini adalah tengkorak kepala kita. Ni tengkorak. Ini lubang telinga. Ini lubang telinga contoh. Tuan-tuan, kalau lepas tengkorak ni kan dia ada juga ketebalan tau. Dia ada. Ni tengkorak kepala, ni telinga, contoh telinga. Tuan-tuan, dia ada ketebalan tengkorak tu. Kalau lepas mungkin tuan-tuan lajak ke dalam batal puasa. Dia fikir hidung pun kalau goreng hidung bukan mesti batal. Tapi sampai tentang tengkorak ni, tulang ni nampak tulang kita ni, tuan-tuan terlajak situ batal. Punggung pun sama. Orang tanya soalan tak berlari lah, soalan tak berlari, tak syok soalan ni. Dia semelit. Soalan tak berlari lah. Dia semelit tak berak lama. Dia ada berak sebenarnya tuan. Dia kerah tau. Pejam. Besar sekilas dah lama kumpul. Bila dia terdalam, contoh tuan. Dia keluar lah. Tak habis, nafas habis. Masa nafas habis tu, dia macam tarik sikit masuk dalam. Batal puasa. Tengok hak yang keluar lah tu masuk balik batal lah. Ustaz nak buat lagu lah, dia kena kapit kapit nafas habis. Tak apa yang kena buat asasah. Tuan, habis tak ada pegang. Dia benar pejam semelit luar. Dia keluar segerak habis nafas. Nabi nafas pula dan put dari nafas dia tarik masuk dalam. Kita pegang. Tengah berapa orang. Jangan nampak orang, tuan-tuan. Pasal apa? Takut batal puasa. Isbik nanya nak kena qada. Bukan senang qada ni. Betul tak? Saya tanya orang puan, qada senang ke apa ya? Nak qada puasa senang ke apa ya? Jawab saya, mewakili semua kaum. Semua bangsa. Jawapannya baik. Ya, tu yang terendah Sya'ban. Baru habis qada tu. 300 hari tu kan kosong. Tak apa. Cacing untuk berasa geli gatal bawah punggung. Bila tuan nak qada hajat, rasa macam belengih lagu tu. Kita tak keluar apa pun.